Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita di buku Iqra yang ketiga. Pada muka surat yang ke-19. Di mana kita akan meneruskan lagi pembacaan panjang pendek perlu diperhatikan dan juga didengar sebutannya agar kita dapat membezakan di antara kadar satu harakat dengan dua harakat. Setiap pembacaan yang panjang dengan kadar dua harakat dikenali juga sebagai hukum mad asli atau dikenali sebagai hukum mad tabi'in. Kerana setiap huruf hijaiyah selepasnya terdapat sama ada huruf alif yang berbaris di atas atau huruf waw yang berbaris di depan atau terdapat huruf ya yang berbaris di bawah. Maka ia dikenali sebagai hukum mad asli atau mad tabi'in. Dan keempat-empat huruf ini merupakan huruf yang sama, iaitu huruf ha. Ha. Yang ini juga adalah huruf ha pada penghujung kalimah. Yang ini biasanya ditulis pada pertengahan kalimah dan ha yang begini biasanya ditulis pada awal kalimah. Keempat-empat ini hendaklah dibaca dengan kadar dua harakat kerana keempat-empat ini berbaris dhammah ataupun dikenali sebagai berbaris depan yang didatangi oleh huruf waw selepasnya. Mari kita mulakan pembacaan dan dengar serta teliti baik-baik. Hu, 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 hu. Ma'ahu, ma'ahu. Ma dibaca dengan kadar satu harakat. Juga dibaca dengan kadar satu harakat kerana kedua-dua huruf mim dan ain tidak terdapat sembarang huruf-huruf mad iaitu alif, waw atau ya selepasnya. Kecuali hu perlulah dibaca dengan kadar dua harakat kerana terdapat huruf waw dan ha tersebut berbaris di depan. Maka hu ini hendaklah dibaca dengan kadar dua harakat. Ma'ahu, ma'ahu. Yadahu, yadahu. Walahu, walahu. Yarahu, yarahu. Dapatkah anda membezakannya? Pendek, pendek, panjang. Satu harakat, dua harakat. Yang panjang tadi hendaklah dibaca dengan kadar dua harakat. Iza saja, iza saja. I dibaca dengan kadar satu harakat kerana tidak terdapat apa-apa tanda huruf mad selepas huruf hamzah. Za dibaca dengan kadar dua harakat kerana terdapat huruf alif selepas huruf zal. Sin yang berbaris di atas dibaca dengan kadar satu harakat kerana selepasnya tidak terdapat sembarang tanda huruf-huruf mad sama ada alif, waw ataupun ya. Maka sin ini dibaca sa, satu harakat. Jim yang berbaris di atas disebut sebagai ja dan perlulah dibaca dengan kadar dua harakat kerana terdapat tanda alif maksurah. Alif kecil ini dikenali sebagai alif maksurah.
Yang ini bukanlah bentuk huruf ya kerana terdapat alif kecil di atasnya. Maka ia dikenali sebagai alif maksurah, juga dibaca dengan kadar 2 harakat. Dengarkan sekali lagi. Iza saja fima kanu keempat-empat huruf ini hendaklah dibaca dengan kadar 2 harakat. Yang mana fi terdapat huruf ya, ma terdapat huruf alif, ka juga terdapat huruf alif, dan nu ini terdapat huruf waw. Sementara huruf alif yang ini bertanda bulatan di atas, ia tidak disebut kerana ia merupakan huruf illah. Illah berarti huruf yang lemah, hanya tertulis tanpa disebut bunyinya. Mawazinuhu ya nabi'a wa'ajibu. Wa dibaca dengan kadar 1 harakat, ain dibaca dengan kadar 1 harakat, jim dibaca dengan kadar 1 harakat, bu dibaca dengan kadar 2 harakat. Kerana bu terdapat huruf waw yang merupakan huruf mat, dan ba ini berbaris dhammah. Kita perlulah menyebut huruf ain dulu, kerana di antara ain dan jim, huruf ain yang datang dulu, kemudian diikuti oleh huruf jim. Jadi ain berbaris atas perlu disebut dengan a, jim berbaris bawah disebut dengan ji. Wa'ajibu, hafizina wa nusuki. Wa dibaca dengan kadar 1 harakat, nun yang berbaris depan disebut sebagai nu, dibaca dengan kadar 1 harakat juga. Sin yang berbaris di depan yang disebut sebagai su juga dibaca dengan kadar 1 harakat. Kerana ketiga huruf waw, nun dan sin ini tiada terdapat sembarang tanda-tanda huruf mat selepasnya, kecuali huruf kaf. Kaf ini terdapat huruf ya yang merupakan huruf mat. Ya, kaf berbaris di bawah, ki. Cuba perhatikan beza di antara ya yang ini dengan ya yang ini. Yang ini bukan dikenali sebagai ya kerana di atasnya terdapat alif kecil, dan ia dikenali sebagai alif maksura. Yang ini baru dikenali sebagai ya kerana tidak terdapat tanda alif yang kecil tadi di atasnya. Kita baca sekali lagi yang ini ya. Wa nusuki mutaqabilina fi jidiha laqudiya. Keempat-empat huruf ni hendaklah dibaca dengan kadar 1 harakat, kerana keempat-empat huruf ini tidak terdapat sembarang huruf mat selepasnya. Tuzahiruna. Tu dibaca dengan kadar 1 harakat, za dibaca dengan kadar 2 harakat kerana terdapat alif kecil di situ. Ha dibaca dengan kadar 1 harakat kerana tidak terdapat sembarang tanda
huruf alif, waw ataupun ya selepasnya. Ru dibaca dengan kadar 2 harakat kerana huruf ra berbaris depan dan sebelahnya diikuti dengan huruf waw. Nun dibaca dengan kadar 1 harakat yang berbaris di atas menjadi na. Tuzahiruna, tuzahiruna. Junuduhu, junuduhu. Utituhu, utituhu. Dibaca dengan kadar 2 harakat kerana terdapat huruf waw di situ. Ti juga 2 harakat kerana terdapat huruf ya di situ. Dan juga ta. Ta ini perlulah dibaca dengan kadar 1 harakat kerana sebelahnya selepas huruf ta tersebut tidak terdapat sembarang tanda huruf-huruf mat. Hu dibaca dengan kadar 2 harakat kerana terdapat huruf waw kecil di situ. Jadi ia menjadi utituhu wa utubihi, wa utubihi. Famasaluhu, famasaluhu, famasaluhu. Wala yusiku, wala yusiku. Wasaqahu, wasaqahu. Fasalakahu, fasalakahu. Begitu tadi sedikit sebanyak pembacaan kita pada Iqra 3 di muka surat yang ke-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.